Okay, so hari ni saya revise balik lah sebab minggu lepas kan saya tak dapat go through sama-sama dengan awak kan. Okay, so hari tu sambungan kita dekat soalan ni. Okay, dekat soalan 3. Kita dah settle soalan 2. Okay, so soalan 3. So saya nak revise sikit lah supaya awak ingat balik. Okay, so this is our equation for displacement general equation iaitu x is equal to A sin omega t plus phi. Okay, so suka saya nak ingatkan ke awak, okay, antara keyword-keyword penting yang awak boleh faham daripada equation ni, okay, antaranya adalah the first one, equation bawah ni, yang ini, okay, dia adalah general equation. So maksudnya kalau awak punya situation tu start dekat equilibrium ataupun start dekat amplitude, awak boleh guna equation ni. Okay. Tetapi kalau awak start macam contoh, dia kata kat soalan awak, at your starting point ataupun at t is equal to 0. Antara keyword dia lah. Okay, 0 second. Maksudnya at the very first place. Okay. Dia kata awak punya simple harmonic motion tu, okay, contoh pendulum awak tu, dia start at equilibrium. Equilibrium. Ada word equilibrium position lah ataupun maksudnya dekat position yang starting point tu dia dekat equilibrium position. So apa yang awak boleh tahu, equation awak tak ada phi. So maksudnya equation yang awak akan dapat untuk simple harmonic motion yang start at equilibrium, dia akan jadi equation dia x is equal to A sin omega t sahaja. Okay, so maksudnya bahagian phi tu ya macam ni yang ini tak ada, kosong. Okay, maksudnya general equation untuk sistem simple harmonic motion yang start dengan dekat equilibrium position, ini adalah general equation dia. Senang sikit. Okay, tapi kalau dia kata at t is equal to 0, awak punya position pendulum tu at amplitude. Okay, maksudnya dekat maximum displacement. Okay, so equation awak dia akan jadi macam ni. Penuh. Okay, maksudnya dia ada phi. Okay, maksudnya phi tu bukan kosong lah. Phi tu ada value. Macam tu. Okay, so kalau at t is equal to 0, at equilibrium position, equation awak simple sikit. Yang ini. Tapi kalau at t is equal to 0 second, you are starting at amplitude position. Okay, so maksudnya equation awak akan ada phi kat belakang. Itulah dia punya keyword dia. Okay. Alright. So itu antara benda yang saya nak refresh lah. Okay, yang lain saya rasa tak ada masalah. Okay, so contoh soalan 3 ni. Okay, you have a particle undergo simple harmonic motion along a straight line completing 20 cycles in 2 seconds. Okay, so dia completekan 20 cycle dalam masa 2 second. So the amplitude of the motion is 3 cm. At t is equal to 0, okay, the particle is at equilibrium position. Okay, ini antara contoh ayat yang saya cakap tadi tu. Okay, maksudnya during your starting point, awak punya particle tu adalah berada dekat equilibrium position. Okay, the displacement to the right of origin, iaitu position O tadi, equilibrium position is considered to be positive. Okay, so particle ni kita tak tahu simple harmonic motion yang kita belajar ada dua jenis kan, iaitu satu pendulum, okay, pendulum, simple pendulum tu lah, and then satu lagi biasanya kita akan deal with a spring. Okay, so mungkin yang ini, okay, since dia kata dia bergerak ke kanan kan, maksudnya dia ada possibility untuk bergerak ke kiri dan kanan. So yang sesuai sekali adalah spring lah. Sebab apa? Sebab dia moving in a straight line. Okay, walaupun dia tak cakap spring, tapi you bolehlah imagine benda tu mungkin macam spring lah. Particle tu mungkin attached at the end of a spring and then they moving into the left and to the right. Okay, kalau simple pendulum dia tak sesuai sebab dia tak moving in a straight line lah. Okay, simple pendulum dia macam dia bukan straight line, dia macam ada curve sikit kan, macam tu. Okay, lepas tu dia kata kat sini, write down an expression representing displacement of the particle. Okay, so macam saya cakap tadi, general equation yang kita belajar x is equal to, ni displacementnya, A sin omega t plus phi. So this is equation yang penuh lah. Okay, tapi oleh kerana kita tahu keyword dia kat sini, dia kata it's starting at equilibrium position. Macam saya cakap kalau dia kata it's starting at equilibrium position, apa yang kosong tadi? Apa yang kosong? Form apa yang kosong? Cepat. Anyone? Tadi yang Phi. Yes, phi. Okay, kalau dia kata starting at equilibrium position, so maksudnya bahagian ni sama dengan kosong. Okay, so equation yang tinggal adalah x is equal to A sin omega t sahaja. Okay, so that will be your general equation.
Okay, tapi awak tak boleh tinggalkan macam ni je. Maksudnya kat sini awak kena carilah apa dia punya amplitude, okay, dan apa dia punya omega. Barulah awak ada equation of displacement yang lengkap. Okay, so daripada sini dia dah bagi kita amplitude kita sama dengan 3 cm. So maksudnya A is equal to 3 cm. Okay, lepas tu kita kena cari omega. Awak rasa omega kita boleh dapat mana? Omega kita ada 3 equation. Itu omega is equal to angular displacement bahagi times ataupun 2 pi f ataupun 2 pi over t. Rasa-rasa kita boleh guna yang mana? Daripada atas, daripada information yang diberi, awak rasa kita boleh guna equation yang mana? 2 pi over t. 2 pi over t, is it? So maksudnya awak kena tahu period dia berapa lah. Betul tak? Untuk dia lengkapkan satu oscillation lengkap, berapa period dia? Kita boleh tahu ke? Tapi yang dia bagi kita adalah 20 cycle sama dengan 2 second. Itu kita boleh cari apa rasanya? Adakah kita boleh cari period ataupun kita boleh cari frekuensi? Frekuensi definition dia adalah the numbers of oscillation, numbers of complete oscillation that you can make in 1 second. Kalau period is time taken for you to complete one oscillation. Yang mana satu? Frekuensi. Frekuensi, yes. Okay, antara equation yang boleh guna adalah antaranya yang ini ataupun frekuensi. Okay, sebab apa? Sebab awak boleh tahu satu oscillation, okay, satu simple harmonic complete cycle adalah one cycle adalah bersamaan dengan 360 degree kan kalau kita transformkan dia kepada sinusoidal curve tu ataupun bersamaan dengan 2 pi radian. Okay, so untuk equation theta over t, so kita boleh ambil, okay, so dia kata kat situ dia complete 20 cycle, okay, in 2 second. Okay, so maksudnya 20, okay, darab dengan 1 cycle is equal to 2 pi bahagi dengan 2. So dapatlah berapa tu? 20 pi. Okay, that will be your omega. Ataupun you nak cari dia punya frekuensi pun boleh. Okay, frekuensi sama dengan 20 bahagi dengan 2 second. So nanti awak dapatlah 10 Hz. Okay, ataupun 10 oscillation dalam masa 1 second. Itu yang dimaksudkan kat situ. Okay, so nanti frekuensi 2 pi. Okay, so lepas tu nak kira omega sama dengan 2 pi f. So kita bolehlah sekejap So kita boleh jadikan dia 2 pi darab dengan 10. So dapatlah 20 pi juga. Okay, omega awak. Okay, so that will be your omega lah. Sama ada awak nak guna equation theta over t pun boleh ataupun awak nak guna frekuensi. Okay, daripada 20 cycle oscillation, 20 cycle in 2 second tu boleh dapat frekuensi. And then jangan lupalah ada 2 pi kat depan tu kan, equation omega. So dapatlah 20 pi juga. Okay, so sekarang omega kita adalah bersamaan dengan 20 pi. Okay, so sekarang amplitude kita dah ada, omega kita dah ada. Okay, so tak ada masalah untuk kita lengkapkan general equation kita. So x is equal to 3 sin omega adalah 20 pi t. So this is our complete expression ataupun complete equation for displacement. Okay, so maksudnya dia tak ada phi lah sebab dia start dekat equilibrium position. So equilibrium boleh buat kat side note kat situ supaya tak lupa. Okay, start at equilibrium sama dengan phi sama dengan kosong. Okay, so macam tu lah. Okay, so apa-apa pun at the first place you buat je equation penuh ni. Okay, and then daripada soalan you cancel mana yang boleh cancel and then you cari value-value yang diperlukan untuk kita hasilkan equation yang lengkap macam ni. Okay, alright, so settle yang tu. So samalah kan jawapan dia. Okay, sama. Any question tak? Faham tak dah macam mana nak generate equation? Okay ke? Okay ke semua? Mahathir okay ke? Ke Mahathir tak ada tadi? Mahathir tak masuk lagi. Hafizuddin okay tak? Okay. Okay. Calvin okay? Okay. Okay, good. Okay, so B, determine the displacement of particle from O at T is equal to 1/16 second. Okay, so tadi dia sekarang ni dia minta kita apakah displacement kita dekat time ini.
Okay, so fungsi kita buat equation tadi adalah untuk kita cari displacement. Nah sebenarnya X ni adalah equation for displacement. Okay, this is equation for displacement. So since we already have our equation for displacement and then we just substitute T is equal to 1 over 16 second into the equation, and after that kita akan dapatlah kita punya displacement at T is equal to 1 over 16. Okay, so sub T is equal to 1 over 16 second to X is equal to 3 sine 20 pi T. Okay, so kita substitute, dapat berapa? Cuba kira. Berapakah jawapan dia? Ingat ya, awak kena tukar awak punya mode calculator kepada radian. Berapa? Negative 2.1. Yes, excellent. Okay, negative 2.1 cm. cm jangan lupa. Sebab apa? Sebab kita ambil 3 tadi dalam cm. Tapi kalau convertkan 3 tu kepada meter pun boleh, tak ada masalah. Okay, maksudnya dia 0.03 lah cm. So meter. So nanti you punya jawapan ni pun dalam meter. Tapi tadi saya terus ambil 3. So maksudnya jawapan saya pun dalam cm lah. Okay. Alright, so you kena hati-hati kat situ. Okay, so lepas tu dia minta apa pula? Determine the time when the particle is at x is equal to 1.5 pula. So maksudnya tak ada masalah lah. Okay, dia minta kita time pula. Tapi dia bagi kita x. So we just substitute x in the equation into 1.5 cm. Okay. So sub ini B. Okay, yang ni C. Okay, so substitute. Apa tadi? X is equal to positive 1.5 cm to x is equal to 3. Okay. To x is equal to 3 sines. Okay, so 1.5 kat sini. And then dia akan tinggal cuba kira 3 sin 20 pi T. Berapakah T awak? 8.33 times 10 power negative 3 second. 8.33 times 10 to the power of negative 3 second. Okay. Okay, good. Alright. So that will be your answers lah. Okay. Alright, good. Okay. So sama jawapan dia. So jangan lupa inverse semua tu. Okay, so lepas tu kita ada soalan ni pula. Okay, kita ada a variable force F acting on an object of mass 0.15 kg cause an object to undergo linear simple harmonic motion. Figure shows how the force varies with the displacement x of the object for each cycle oscillation. Determine amplitude and frequencies. Okay, so sekarang ni awak ada graph force, awak ada graph displacement. X ni adalah displacement. Okay. So daripada graf ni, apa yang boleh faham, okay, bila awak kenakan force dekat sistem awak tu bergerak, maksudnya sistem awak tu displace to its maximum amplitude iaitu dekat negatif 0.2. So bila awak tengok dekat sini 0.2, dekat sini 0.02 kan. So maksudnya the maximum displacement yang dia boleh pergi adalah yang inilah. Okay, 0.2. Okay. So maksudnya that will be your amplitude. Okay, sebab apa? That is the maximum ataupun displacement yang paling jauh dia boleh pergi. Okay, so daripada graf ni awak boleh definekan x yang paling besar adalah amplitude awak lah. Okay, so amplitude awak bersamaan dengan 0.2 meter. So sebab unit dia adalah meter. That will be your amplitude. Okay, so lepas tu dia minta apa? Dia minta kita frequency. Okay, so sekarang ni kita ada F, lepas tu kita ada amplitude. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita boleh gunakan formula Newton's law. Okay, Newton's law punya formula dia tak berapa famous dalam simple harmonic motion. Okay, tapi untuk pengetahuan awak, semua jenis motion dia akan deal dengan simple harmonic motion. Okay, antaranya F is equal to MA lah. Okay, sebab apa? Sebab
objek tersebut bergerak kan, maksudnya dia ada motion ke kiri dan kanan. Okay, so contoh negatif tu maksudnya objek awak tu bergerak ke kiri sebanyak 0.2. Okay, so kalau yang 0.02 ni maksudnya objek awak bergerak ke kanan sejauh 0.02 meter. So itu yang dimaksudkan dalam graf ni lah. Okay, so ini adalah equation Newton's law yang kita boleh guna. Okay, so F is equal to MA. Okay, tapi kita dah belajar juga dia macam centripetal force. Centripetal force acceleration is equal to V square over R. Okay, tapi untuk simple harmonic motion kita ada acceleration kita juga. Okay, kalau tengok nota kuliah yang first dulu dia ada cakap ini acceleration untuk simple harmonic motion, inilah dia punya equation. Okay, iaitu negative omega square X. Okay, so maksudnya awak substitutekan A itu kepada negative omega square X. Okay, so dia akan jadi F is equal to M negative omega square X. Okay, so dia akan jadi negative M omega square X is equal to your force. Alright, so apa yang kita boleh buat kat sini? Okay, force kita dah ada 3. Okay, lepas tu at force is equal to 3 Newton, our X is equal to 0.2. Okay, so maksudnya kita kena substitute kan lah. Negative 0.2. Kita kena substitute kan. Okay, so sub F is equal to 3 Newton and X is equal to negative 0.2 meter to F is equal to negative M omega square X. Okay, so maksudnya dia akan jadi 3 is equal to negative M dah ada juga. Okay, iaitu 0.15 dia dah bagi yang ini atas tu. Okay, and then omega square kita tak tahu, kita nak cari. Okay, X kita adalah negative 0.2. Okay, so kita akan dapat omega square bersamaan dengan 3 bahagi dengan 0.15 darab dengan 0.2. Okay, sebab negatif dengan negatif ni dah jadi positif. So berapa omega awak? Cuba kira. 10. Omega is 10. Okay, so omega is 10. Okay, tapi soalan nak frekuensi. Okay, so maksudnya kita bolehlah cari omega is equal to 2 pi F. So therefore F is equal to omega over 2 pi. So sama dengan 10 bagi dengan 2 pi. Okay, so sama dengan berapa? 1.6 Hz. Yes, 1.6 Hz. Okay, itu yang dimaksudkan kat sini lah. Okay, so itu yang dimaksudkan daripada graf tersebut. Okay, so dia nak awak relatekan dengan Newton's law. Newton's law kita tak pergi very deep dalam simple harmonic motion sebab dia tak ada law yang macam dalam yang kita belajar macam dalam force ataupun dalam linear motion semua tu. Dia lebih mendalam sikit. Tapi dalam simple harmonic motion we just apply F equal to ma and then we just substitute acceleration tu kepada acceleration dia tersendiri lah. Okay, so macam tu je. Okay, so graf ni kalau saya saya suka nak ingatkan awak, kalau awak tengok dia punya displacement kan, so maximum displacement ataupun displacement yang paling maksimum itu adalah awak punya amplitude. Okay, dan amplitude awak tak perlu letak negatif. Okay, sebab negatif ni hanya membawa maksud bahawa sistem awak tu bergerak ke kiri. Okay, ataupun kalau dia positif 0.2 maksudnya sistem awak tu bergerak ke kanan. Tapi dari segi amplitude we just nak dia punya maximum displacement saja dari segi value dia. Okay, so sebab tu we just only give the answers as 0.2 meter sahajalah. Okay, and then you need to be very careful dia punya unit ni. Okay, sebab kadang-kadang dekat newtons tu dia boleh jadi kilo newtons, dia saja nak perangkap awak. So you need to be very careful lah. Okay, alright, so any question, okay ke? Okay tak? Aisyah Kirin okay ke? Okay, Miss. Okay, good. Okay, so kalau ada soalan terus tanya Okay. So yang ini soalan yang ni dia sama je tadi dengan soalan atas ni. Okay, dia repeated. Okay, soalan yang sama saja. Okay. So lepas tu kita ada yang ini. Okay, yang ini saya akan gunakan nota lecturer lah. Sebab dia banyak sangat tempat kosong dia. So saya takut awak tak ada nak salin. Okay. So this one. Okay, so untuk subtopik ni, okay, dia nak tunjukkan dekat awak, okay, we have a few type of equation yang kita akan guna iaitu equation velocity, okay, sebab dia motion kan.
So kita nak generate equation untuk velocity, kita nak generate equation untuk acceleration, kita nak generate equation untuk kinetic energy and potential energy. Okay. So tapi equation kita akan ada banyak jenis. Okay. Terutamanya dia akan terbahagi kepada dua jenis lah. Okay. Iaitu velocity in a function of time. Okay. Kolom pertama. And then equation velocity in a function of displacement. Okay. So contoh kalau soalan cakap, what is the velocity at t is equal to 5 second? Okay, so maksudnya dia nak awak gunakan equation velocity dalam by using t as a reference lah. Okay, sebab dia bagi information berkenaan dengan t. Okay, so equation yang boleh guna adalah equation kolom pertama. Okay, tapi kalau dia kata what is the velocity at displacement x is equal to 5 meter. Okay, so equation yang boleh guna adalah daripada kolom yang kedua. Okay, so itu yang dimaksudkan dekat sini lah. So kita akan derive dua jenis equation, iaitu satu dari segi relationship velocity dengan time. Okay, and then another one is the relationship between velocity and displacement. Okay, begitu juga dengan acceleration, begitu juga dengan kinetic energy dan juga potential energy. Dia akan ada dua jenis equation yang berbeza. Okay, so it's all depend on question. So kalau ada information berkenaan dengan time, so gunalah kolom pertama. Kalau ada information berkenaan dengan displacement, gunalah kolom yang kedua. Okay, so untuk velocity, okay, in a relationship with time, okay, kolom yang pertama, it's all starting with the general definition of velocity lah, which is velocity is equal to the rate change of displacement. Okay, x ini adalah displacement. Sebab apa dalam simple harmonic motion kan kita panggil displacement kita dengan simbol x. Okay, so bila kita differentiate equation x with respect with time, okay, so substitutekan x tadi, ini adalah general equation dia. Okay, yang kita general equation ni, okay, asal dia a is equal to, asal dia general equation penuh adalah x is equal to a sin omega t plus phi. Okay, tapi untuk kita generate equation velocity ni, kita akan ambil situation di mana sistem kita start at equilibrium position. Okay, so maksud saya tadi, bila kita start at equilibrium position, apa yang kosong? Bagaimana yang kosong daripada general equation ni? Phi. Yes, phi kosong kan? Okay, so sebab tu equation kita tinggal yang ini saja. Okay, sebab kita menggunakan situation at equilibrium position as our reference. Okay, alright. So bila kita substitutekan equation macam tu and then we differentiate the equation with respect with time. So the equation kita akan jadi macam bawah tu. Okay, bila kita differentiate sin omega t, dia akan jadi omega cos omega t. Okay, and then jangan lupa kita ada A kat depan tu. So maksudnya dia akan jadi A omega cos omega T. So ni matematik. Awak dah belajar tak? Differentiate ataupun mestilah dah belajar kan? At math. Betul tak? Ke belum? Dah ke belum? Dah. Dah kan? So tak ada masalah lah. Alright. So bila kita differentiate, so kita akan dapatlah A omega cos omega T. So macam jawapan bawah ni. Okay. So this going to be your equation for velocity. Okay, with respect, with a function of time. Okay, so kalau diberi time, so bolehlah guna equation ini. Okay, so lepas tu dekat bawah tu dia kata, okay, kalau untuk kita kira maximum velocity, okay, iaitu position di mana sistem tersebut mempunyai velocity yang paling laju. Okay, so equation yang boleh guna adalah yang ini. Okay, instead of yang atas tu, dia bukan maximum equation. Okay, dia bukan maximum velocity. Untuk kita kira maximum velocity, ini adalah equation dia, iaitu simple sikit, bersamaan dengan amplitude darab dengan omega. Sebab apa? Sebab dekat maximum daripada equation atas ni, okay, untuk kita menghasilkan value velocity yang maksimum sekali, kita kena pastikan bahagian trigonometri ni adalah bersamaan dengan 1. Macam ni lah. Okay. Sebab apa? Sebab A omega ni, walaupun dia maximum value, contoh dia paling sejuta sekalipun, tapi kalau cos omega t awak tu, value dia bukan 1, contohnya value dia 0.8, dia tak boleh jadi value yang maksimum. Okay, sebab apa? Sebab the maximum value for these terms, iaitu cos omega t adalah 1. Dia tak boleh pergi 1.1, 1.01 pun tak ada. Okay, so cos omega t value paling maksimum dia adalah 1. So that's why we need to make that part is equal to 1, barulah kita boleh menghasilkan equation is equal equation untuk maximum velocity. Macam tu lah basically. So equation kita bila the whole thing here adalah bersamaan dengan 1. So dia akan jadi A omega sahaja. Okay tak?
Faham ke? Ke pening? Faham. Faham kan? Okay, so kalau tak faham, just shout, okay? Jangan senyap. Okay, so Miss, antara, yes. kalau yang velocity max tu boleh juga ke kalau dia minta cari paling slow? Tak ada, soalan biasanya tak ada bagi. Dia hanya minta maximum velocity ataupun velocity sahaja. Okay, so kalau dia minta velocity sahaja, equation awak boleh guna yang ini. Okay, tapi kalau dia clearly state dia nak maximum velocity, so equation awak boleh guna yang ini. Okay, so dia ada dua equation velocity lah. Satu yang biasa, satu lagi yang maximum. Macam tu. Okay? Okay, thank you. Alright. So ada lagi satu benda yang saya nak awak tahu dan awak faham, okay, dekat manakah akan terjadinya maximum velocity. Okay, so contoh saya ada sistem simple pendulum. Okay, contoh simple pendulum saya lah kat sini. This is my simple pendulum at equilibrium position, iaitu at displacement saya sama dengan kosong lah. Okay, and then after that saya travel ke sini. Okay, ni ke kanan. And then after that saya travel ke sini. Macam awak buat eksperimen tu lah kan. Okay. So dari segi displacementnya, ini adalah bersamaan X sama dengan kosong lah at our starting point. Okay, so bila di-displace ke kanan, X kita mungkin sama dengan positive amplitude, whatever lah. Okay, bila dia ke kiri, X saya akan bersamaan dengan negative amplitude. Negative 5 ke, negative 10 ke berapalah. Okay, so untuk maksimum, okay jap. Okay, saya suka nak ingatkan dia akan relate dekat sini jap Ya. Okay, dia akan relate dekat sini. Awak nampak sikit kot kat sini. Okay. Awak punya simple pendulum ni, okay, kita boleh representkan dia dengan sinusoidal curve kan, macam awak dah belajar. Okay, so contoh dekat sini origin, okay, bila dia bergerak ke sana, ke kanan, dia akan ke sini lah. Okay, so maksudnya kat sini, dari segi radian, okay, ataupun dari segi degree, okay, saya cakap one complete oscillation kat sini adalah bersamaan dengan 2 pi, okay. Graf ni adalah graf yang ini dia sama je, cuma dia rotatekan dia punya orientation jadi horizontal, okay. So one complete oscillation. So contoh dia bergerak daripada O ke A. Okay, so maksudnya dekat sini lah. Okay, so dia dekat sini. Ini adalah position dia bila dia berada dekat point ini. Okay, macam tu lah. Okay, so bila dia dekat sini, okay, dia adalah ni kosong. Okay, so contoh dari segi one full cycle dia adalah 2 pi. So dekat tengah-tengah ni dia akan jadi pi lah kan. Okay, so dekat sini dia akan jadi pi over 2. Okay, so maksudnya position awak bila awak berada dekat amplitude, dari segi angular displacementnya, dia adalah bersamaan dengan pi over 2. Okay, so lepas tu, bila dia macam tu, dia patah balik kan. Awak punya eksperimen dia akan patah balik pergi sini. Okay, dia akan patah balik pergi sini. So dia akan pergi sinilah maksudnya, kat sini. Okay, so bila awak sampai kembali kepada awak punya equilibrium position, okay, awak punya angle ataupun awak punya angular displacement, dia akan jadi bersamaan dengan pi. Okay, so maksudnya kat sini akan jadi pi pula. Okay, so lepas tu pendulum awak akan travel ke sini balik, ke kiri. Okay, dia akan travel ke kiri. So dia akan travel ke bawah ni lah. Dia akan travel ke bawah sampailah dia sampai kepada amplitude yang kiri tu. Okay, so dia akan sampai kat sini, amplitude yang kat bawah yang negatif. Okay, so bahagian itu okay, adalah bersamaan dengan bahagian dekat sini lah, iaitu berapa rasa-rasanya kat situ? Angle dia yang dekat sini, yang saya tak tulis lagi ni. Rasa-rasanya berapa? Pi tambah lagi dengan half pi. Dia akan jadi 3 pi per 2. Betul tak? Ke saya salah? Betul. Betul kan? Okay, so maksudnya dekat negative amplitude ni, awak punya angular displacement adalah bersamaan dengan 3 pi per 2. Itulah yang saya suka nak stresskan kat sini sebab studio macam tak nampak kadang-kadang. Okay, and then pendulum awak tu dia akan patah balik kan? Dia akan patah balik kat sini. And then bila dia sampai kembali dekat dia punya origin balik semula, barulah dia lengkap dia punya one oscillation. Okay, iaitu sama dengan 2 pi. Okay, 2 pi. So macam tu lah. Okay, so maksudnya bila bergerak ke kanan, mula-mula tengah kosong. Bila bergerak ke kanan, pi over 2. Bila kembali, dia akan jadi pi. Bila bergerak ke kiri, dia akan jadi 3 pi per 2. Bila dia kembali ke origin, dia akan jadi 2 pi. Macam tu lah. Okay, so maksudnya dekat tengah-tengah ni, dekat origin, awak akan ada 3 displacement yang berbeza. Satu, kosong displacement, okay, at starting point. And then after that, dekat pi displacement. And then after that, dekat 2 pi displacement. Okay.
So itu yang saya nak awak nampak lah. Okay, ke kiri dia akan pi over 2, ke kanan dia akan 3 pi per 2. Okay. So apa yang nak saya cakap kat sini okay. Daripada mana equation tadi? Okay. Daripada sini, daripada equation ini, okay, saya nak awak tahu bahawa omega t ni, okay, adalah bersamaan dengan phi. Phi, bukan phi. Adalah bersamaan dengan theta, iaitu kita punya pi tadi, iaitu angular displacement kan. Okay, sebab apa? Sebab bila kita substitutekan omega t, okay, omega equation dia adalah omega equation dia adalah theta over t kan, dari segi definition. Okay, so bila kita substitutekan omega kita bersamaan theta over t, so equation atas ni dia akan jadi theta over t darab dengan t. Okay, so dia akan cancel each other. Okay, so sebenarnya dia akan tinggal theta saja. So maksudnya theta omega t ni adalah bersamaan dengan angular displacement juga. Okay, so maksudnya dekat sini tadi yang saya nak cakap adalah untuk kita jadikan cos phi ataupun cos theta bersamaan dengan 1. Okay, cos theta lah contohnya sebab omega theta sama dengan theta kan, sama dengan 1. Kalau awak tekan kalkulator, dekat mana yang kita boleh menghasilkan cos something sama dengan 1? Rasa-rasanya? Yes, cos 0. Cos 0 sama dengan 1. Ada lagi tak? Cos, kalau cos 360 dapat berapa? Dapat kosong ke? Ke tak dapat? Tak dapat apa-apa kan? Okay. So maksudnya kat sini, untuk kita jadikan kita punya, kita punya velocity maximum, okay, kita kena jadikan theta, angular displacement kita adalah bersamaan dengan kosong. Barulah kita dapat kita punya equation yang ini. Sebab apa? Kita nak jadikan cos, bahagian cos kita sama dengan 1. Okay. So back to your knowledge tadi yang saya dah bagi tahu, dekat tengah-tengah ni kita boleh jadi dia boleh ada pi, dia boleh ada 2 pi kan. Dekat kanan dia boleh jadi dia ada pi over 2, dekat kiri dia akan jadi 3 pi per 2. Okay. So untuk kita jadikan kat tengah pun kita ada kosong lah kan. Starting point. Okay, kosong pi 3 pi, 2 pi. Ke kanan kita ada pi over 2, ke kiri kita ada 3 pi per 2. Okay. So awak rasa dekat position mana velocity kita akan jadi maksimum? Rasa-rasanya. Nampak tak relationship dia? Kat setengah ni tadi kita ada pi, kita ada kosong. Okay, lepas tu kita punya displacement adalah bersamaan dengan kosong. So awak rasa untuk kita jadikan bahagian cos kita ataupun bahagian cos theta kita bersamaan dengan 1. Tadi kalau nak kata theta cos something bersamaan dengan 1 adalah bersamaan dengan theta kita adalah sama dengan kosong. Okay, so maksudnya untuk kita menghasilkan maximum velocity, kita punya pendulum tu mestilah berada dekat tengah ni, iaitu dekat kosong, bahagian kosong ni. Okay, so daripada sini kita boleh concludekan bahawa at equilibrium point, maksudnya dekat tengah-tengah perjalanan dia tu, kat bahagian tengah ni, kita punya velocity akan jadi maksimum. Okay, macam tu lah. Okay, so tapi dekat cos pi over 2, kalau awak tekan cos pi per 2, kalau awak tekan kalkulator awak, cos pi per 2, awak dapat berapa? Kosong. So maksudnya velocity awak dekat sini adalah bersamaan dengan kosong. Okay, so kalau 3 pi per 2 dapat tak value? Kosong juga. Okay, so maksudnya dekat sini pun velocity awak bersamaan dengan kosong. Itu yang dimaksudkan kat sini. Okay, so untuk kita jadikan velocity kita, equation tadi tu kepada maximum velocity, equation maximum velocity, kita kena jadikan the trigonometry part tu kepada 1 lah. Okay, untuk kita jadikan dia 1, kita mestilah berada dalam position theta kita bersamaan dengan kosong. Okay, so maksudnya kita akan berada dekat tengah-tengah. Okay, so daripada sini, we can conclude that maximum velocity will happen at this middle point here, kat sini. Okay, dekat bila pendulum awak tu berada dekat tengah-tengah ni. Okay, velocity akan jadi kosong bila awak berada dekat maximum amplitude kiri dan kanan. So itu adalah conclusion yang saya nak awak nampak. Okay, nampak tak? Ke tak nampak? Okay ke? Tan Hui Ling okay ke? Okay. Okay tak? Okay. Mawadang Hazika okay tak? Okay. Okay. Siapa lagi? Iwan tak ada. Mahathir dah masuk ke? Tak masuk. Azlin okay tak? Okay, Miss.
Okay. So nanti dalam UPS dia boleh je tanya, okay, kat mana value, kat mana position maximum velocity berlaku. Okay, so awak boleh relatekan dengan gambar yang saya lukis ni lah. Okay, macam tu lah basically. Okay, dekat mana velocity kosong berlaku dalam simple harmonic motion, iaitu biasanya dia akan berlaku dekat maximum displacement, iaitu dekat amplitude awak. Macam tu lah penerangan dia. Okay, sebab dalam derivation ni dia tak bagi gambar, sebab tu macam saya susah sikit nak terangkan. So kalau awak faham, okay lah. Okay, so kalau nak saya repeat mana-mana, let me know, okay? Alright. Miss, Yes. kalau cos 2 pi sama dengan 1 juga kan? Cos 2 pi dia sepatutnya 1, tapi kalau tekan calculator dia dapat syntax error kan? Betul tak? Cos 2 pi. Oh, 1, betul dapat. Okay, betul lah tu. Dekat maksimum juga. Okay, so maksudnya dekat tengah-tengah ni memang dia akan menghasilkan maksimum velocity lah. Dia ada 0 dengan 2 pi. Pi dapat berapa Pi akan dapat negatif 1. Negatif 1. Okay. So dia akan dapat dari segi magnitude kan, velocity sama dengan negatif 1. Okay, maksudnya dari segi magnitude dia still adalah velocity maksimum. Okay, tapi dia negatif mungkin sebab dia tend untuk bergerak ke kiri macam tu. Okay, so sebab tu dia ada negatif. Okay, tapi dari segi magnitude dia adalah maksimum lah, iaitu 1. Okay, alright. Alright, so settle bahagian tu. Okay. So sekarang untuk kita relatekan pula velocity kita dengan displacement. Okay. So tadi kita ambil je daripada equation sebelah. Okay, yang dia generate kan. V is equal to A omega cos omega T. Okay. So lepas tu bila kita rearrange, dapatlah cos omega T. And then kita pinjam pula equation daripada displacement yang saya cakap tadi. Okay, yang ini. Lepas tu kita rearrange, kita cari sin omega T. Lepas tu yang ini dia complicated sikit lah. Dia pinjam banyak identity daripada mathematics. Okay, so this is trigonometry identity. Kalau dah belajar daripada matematik, this is the general equation. Okay, theta bersamaan dengan omega. So jangan pening macam saya dah buat derivation tadi kan. Omega t adalah bersamaan dengan angular displacement sahaja sebenarnya. Okay, so theta is equal to omega t, so tak ada masalah. And then you rearrange kan dia. And then cos square omega t is equal to 1 minus sin square omega t. And then kita substitute, okay, belum substitute lagi. Okay, kita biarkan cos omega t saja kat sebelah. Okay, and then after that, daripada cos omega t dan juga sin omega t atas tu, kita substitutekan kepada equation ni. Okay, so maksudnya cos omega t ni kita ambil daripada yang ini. And then sin square omega t ni kita ambil yang ini. Kita squarekan sin omega t tu. Okay, so nanti bila awak masukkan value semua tu, dia akan jadi equation macam ni, and then you just rearrange the equation and then it will came up like this. Okay, iaitu V is equal to omega surd amplitude square minus displacement square. Macam tu lah. Okay. So sebenarnya bahagian derivation ni dia tak akan tanya pun dalam awak punya soalan exam. Okay. Tapi dia nak awak tahulah macam mana equation tersebut terhasil. Okay. Macam tu je. Okay, so yang penting sekali yang bawah ni lah. Equation yang dia dikotakkan tu yang penting sebenarnya. Okay, alright. So lepas tu kita ada pula, kita nak generate pula equation acceleration. So dia starting with the general definition of acceleration, iaitu the change of displacement over the change of time. And then velocity tadi equation kita dah dapat daripada atas. Okay, iaitu yang ini, yang dalam kotak yang ini. Yang ini, okay. So dia masukkan saja and then dia differentiatekan equation tersebut. Okay, yang ini. Dia differentiatekan, so dia akan dapatlah equation yang ini. Bila kita differentiate cos omega t, kita akan dapat kita akan dapat negatif omega sin omega t. Okay. Negatif omega sin omega t. So dapatlah bila negatif omega sin omega t ni kita darab lagi dengan a omega t kat depan. So dia akan jadi negatif a omega square sin omega t. Okay, so dapatlah equation macam bawah ni. Okay, and sama juga step dia. Okay, we need, kalau kita nak cari maximum acceleration, kita kena jadikan bahagian trigonometry function kita kepada 1. Sin omega t tu, bukan kepada 1, kepada negatif 1. Sebab apa? Sebab kalau kepada 1, nanti awak punya acceleration akan jadi negative acceleration. Sebab depan ni ada negatif. Okay, so nanti dia akan jadi minimum instead of maximum. Macam itulah. Okay, so in order to find what is the maximum acceleration, okay, kita kena jadikan bahagian trigonometry ni kepada negatif 1 pula. Macam tu. Okay, so bila kita buat, okay, kita akan dapati, sekejap. Bila awak tekan calculator, okay, kita ada tadi kosong, kita ada kosong pi over 2, kita ada pi, kita ada
3 pi per 2, kita ada 2 pi. Okay, so bila awak tekan kalkulator, sign berapa antara group ini yang akan menghasilkan negatif 1? Sign berapa sama dengan negatif 1? 3 pi over 2. 3 pi over 2. Okay, 3 pi over 2. Kalau sin 2 pi dia akan dapat berapa? Kosong sin pi over 2? Dia akan dapat 1 kan? 1. 1. Okay, so maksudnya maximum acceleration dia akan berlaku dekat 3 pi per 2. Okay, 3 pi per 2. So maksudnya dari segi apa tu awak punya pendulum tadi tu. Okay, kat tengah tadi saya cakap kita ada kosong, kita ada pi, kita ada 2 pi. Displacement dia, angular displacement dia. Okay, kalau dia ke kanan, okay, dia akan ada pi per 2. Okay, kalau dia ke kiri, dia akan ada 3 pi per 2. Okay, so maksudnya awak punya maximum acceleration akan berlaku bila awak punya pendulum tu berada dekat situation dekat sini lah. Okay, 3 pi per 2. Macam tu lah. Okay, so kalau dekat tengah-tengah ni, awak rasa awak punya acceleration akan dapat berapa? Rasa-rasanya. Bila pendulum awak berada dekat tengah. Siapa tahu? Yes, betul. Sebab apa? Sebab theta kita adalah bersamaan dengan ni. 0, pi, 2 pi. Kalau tekan kalkulator semua tu, dia akan menghasilkan kosong value. So, bila dekat sini kosong, okay, the whole thing acceleration akan jadi kosong. So, maksudnya, awak boleh buatkan satu conclusion bahawa at the equilibrium position, your acceleration will be equal to 0. Okay, dekat sini acceleration awak akan jadi maximum acceleration. Okay, so sebenarnya dekat sini pun dia akan jadi maximum juga. Okay, tapi dia dalam negatif punya direction. Okay, tapi dari segi amplitude, dari segi magnitude, dia adalah maximum. Iaitu yang satu juga kan, macam tu lah. Okay, so cuma yang negatif tu sebabkan dia ke kanan dan ke kiri tu. Okay, so ini adalah conclusion yang awak nampak. Okay ke? Dia terbalik daripada velocity. Tadi velocity, maximum velocity kita berada dekat tengah-tengah. Tapi untuk kita punya acceleration, untuk kita hasilkan maximum, dia akan berada dekat tepi. Macam tu lah. Bila compare kan, dia macam terbalik sikit. Macam tu. So kalau tak ada dalam nota, memang tak ada kan. So bolehlah screenshot ke, nak tambah sikit ke, okay. Sebab dia boleh tanya ni dalam konsep tau. Konsep dekat UPS lah maksudnya. Okay. So lepas tu, untuk bahagian kolom kedua, kita nak generate acceleration punya equation in a relationship with displacement. Okay, so kita ambil je equation daripada sebelah. Acceleration is equal to omega square A sin omega t. And then we just rearrange. So sin omega t. And then kita pinjam displacement punya equation. Sin omega t dia berapa? Sama dengan x over 2. And then we just substitute the equation. Okay, so maksudnya kita substitutekan x ni ke dalam sini. Okay. So dia akan dapatlah equation bawah ni. Itu dia. Okay. So this is the equation for acceleration in a function of displacement. Okay. Yang atas tadi in a function of time. Yang kiri tu. Itulah. Dia ada dua equation yang berbeza. Okay. Macam tu je. Right. Okay. Any question tak? Jelas ke? Ke pening? Derivation dia tak perlu ingat pun sebenarnya. Awak perlu faham je macam mana dia generate, macam mana dia starting macam mana, and then dia substitute tu semua, it just mathematics saja. Okay. Yang paling penting tadi konsep dekat mana berlaku maximum acceleration, dekat mana berlakunya maximum velocity. Okay. So now let's look at the equation for potential energy. Okay, potential energy pun sama. Okay, dia ada dua equation yang berbeza. Satu in a function of displacement, satu in a function of time. Okay, so untuk displacement, okay, dia generate equation dia generate daripada situation simple harmonic motion untuk spring. Okay, so macam kita dah belajar dalam chapter 5. Okay, dalam spring kita ada potential energy dia sendiri, iaitu equation dia yang ini kalau ingat balik. Okay, half kx square. K adalah spring constant. X adalah seberapa jauh spring tu bergerak ke kiri dan kanan. Okay, itu adalah X. Okay, so where K is equal to m omega square. So macam mana terhasilnya ini? Okay, it's all starting from F is equal to ma sebenarnya. So yang ini pun tak ada, mungkin kalau nak tambah boleh tambah. Okay, so m tadi kita ada acceleration is equal to omega square x kan? Omega square x.
Okay, negative omega square x. Okay, kita punya acceleration tadi adalah negative omega square x. Okay, so dia daripada sini. Okay, so force dekat spring kita ada kalau ingat lagi Fs, iaitu kita ada equation dia sama dengan negative kx. Okay, iaitu spring force. Kalau ingat dalam chapter 5. Okay, lepas tu acceleration untuk simple harmonic motion tadi kita ada negative omega square x. Okay, so bila kita substitutekan A ini ke dalam ni, F ni ke dalam ni, okay, dia akan jadi negative kx is equal to negative m omega square x. Okay, so negatif potong dengan negatif, x potong dengan x, so dia akan jadi, so negatif potong, negatif sini potong, x potong, so kita akan tinggal k is equal to m omega square. Okay, so macam itulah terhasilnya relationship ini. Okay, it's from Newton's law. Okay, tapi saya nak awak tahu dia datang dari mana. Okay, so maksudnya bila kita substitutekan k ni kepada m omega square, so dia akan jadi equation bawah ni. Okay, iaitu U is equal to half m omega square x square. Okay, so this is going to be your potential energy equation in the function of displacement. Okay, so kalau dalam soalan dia minta awak cari potential energy at x is equal to 5 cm. So inilah equation yang perlu guna. Okay, so contoh yang sebelah ni adalah dalam situation kalau soalan bagi awak times. Okay, so ini adalah equation dia. Okay, so it all starting, dia pinjam daripada equation sebelah. U is equal to half m omega square x square, and then they just substitute x ini kepada equation of displacement. Okay, so jadilah equation macam bawah ni. Okay, so senang je. So awak nanti balik ni awak check equation ni ada tak dalam awak punya formula sheet. So kalau tak ada, maksudnya awak kena ingat. Macam tu lah. Okay, saya tak ingat lah, saya rasa ada kot sebab equation dia macam susah juga ni. So kinetic energy K. Okay, so it's all starting with K is equal to half mv square. Ni equation macam biasa lah. Okay, where V is equal to omega A square X square. Yang ini diambil daripada equation yang kita dah derive atas tadi. Okay, yang atas tadi. Yang ini. Ini. Okay, dia pinjam je daripada situ equation ini. Okay, and then disubstitutekan saja dalam equation dia. So dia akan jadi equation yang inilah. So yang ini disubstitutekan dalam ni. Okay, and then dapatlah equation bawah ni. Okay, begitu juga dengan kinetic energy a function of times. Okay, dia ambil velocity daripada equation times tadi. Okay, and then disubstitutekan dekat sini, V ni. So jadilah equation bawah ni. Okay, alright. So last kali adalah berkenaan dengan total energy. Okay, so maksudnya kalau soalan minta what is the total energy of the simple harmonic motion system. Okay, so it actually consists of the summation of kinetic energy and potential energy. Ini pun boleh ditanya dalam konsep lah. Okay, so maksudnya total energy dalam simple harmonic motion ada dua energy dalam dia. Okay, iaitu kinetic energy satu tambah dengan potential energy juga. Okay, and then dari segi equation kita tambah je lah equation yang atas tadi. Kinetic energy yang ini equation dia. And then potential energy yang ini equation dia. Ke terbalik sekejap. Betul, okay. Lepas tu, okay, kita tambahkan and then dia akan jadilah equation macam ni. Okay, yang nanti X yang ni awak kembangkan dulu. Okay, so nanti dia boleh cancel dengan yang ini. Okay, yang X yang ni dia boleh cancel dengan group yang ini. So tinggallah equation yang ini saja. Okay, where tadi K dia guna lagi relationship tu. Okay, so dia substitutekan K tadi bersamaan dengan, dia substitutekan omega square ni kepada K. Okay, so dapatlah equation macam bawah ni. Okay, so maksudnya untuk total energy awak akan ada dua equation. Okay, dua-dua ni boleh guna, tak ada masalah. Okay, yang ini yang pertama, yang ini yang kedua. So kalau soalan bagi awak information berkenaan dengan omega, so you can use first equation. Tapi kalau soalan bagi awak information berkenaan dengan spring constant, okay, so you can use the second equation. Okay, both you can use it. Alright. Okay, so settle. So ada apa-apa masalah lagi tak? Okay ke? Dia nak saya ulang mana-mana? Okay je kan? Ke tak okay? Okay, so kalau tak ada apa-apa saya force it je Okay. Alright. Okay, so ini tadi. Okay. So itu sajalah. Okay, so sepatutnya dalam nota lecturer macam nota saya, dia ada summary tau, satu kotak.
So maksudnya dia keluarkan information equation yang penting saja. So nanti saya forward ke awak lah. Okay, equation dia tak ada pula dalam ni. Okay, so now back to our tutorial question. Saya bagi awak rehat 5 minit lah. Okay, break 5 minit. Okay, and then after that kita sambung balik. Pukul 10 tepat, okay, 7 minit. 8 minit. Okay, 10 tepat awak masuk balik bukan jangan masuk. Maksudnya kita on balik. Okay, rehat. Sekejap. Miss, Yes. draft assignment tu nak hantar dekat Telegram ke WhatsApp? Telegram. Saya baru sempat semak separuh je student hari, semalam tadi. Okay, and then lagi separuh saya akan go through hari ni lah. Sebab saya hari ni agak pack juga jadual saya sampai petang. So after meeting nanti saya akan semak lagi sekali. Saya akan semak yang saya tak sempat hari tu. Okay? Thank you. Right.
Kembali ke? Semua dah balik semula ke belum? Miss. Okay, so saya ada share summary of the equation dalam group Telegram. So boleh refer kat situ lah. Okay, tak payah tengok panjang-panjang sangat kan. Okay, so itu dah summary dia. Okay, tengok dia ada kolom-kolom tu. Sekejap, saya buka sini. Okay, yang ni. Saya share yang ni. Okay, so ini adalah equation yang kita dah derive tadi lah basically. Okay, tapi dia nampak kemas sikit lah dia letak dalam summary macam ni kan. Okay, so ingat kita ada dua equation. Satu daripada in a function with time and another one is in a function with x. And then we also have maximum component juga for few things. Okay, itu antaranya velocity dan juga acceleration tadi. Okay, alright. So nanti kita boleh refer kat sini je. Okay, so now let's try to do the question. Okay, you have a large motor in a factory causes the floor to vibrate at frequencies of 10 Hz. So this is your frequencies. And the amplitude of the floor's motion near the motor is equal to 3 millimeter. So this is going to be your amplitude lah. Estimate the maximum acceleration of the floor near the motor. Okay, so apa yang kita dah ada sekarang ni, kita dah ada frekuensi sama dengan 10 Hz. And then we also have amplitude is equal to 3 times 10 to the power of negative 3 meter. Okay. Lepas tu dia minta kita maximum acceleration. So bila kita tengok balik equation kita, maximum acceleration equation dia adalah A omega square. So we can just straight away take that equation. Okay. So maximum A maximum. Okay. It's equal to A omega square. Betul tak? A omega square, yes. Okay. So sekarang ni senang je. A kita dah ada. Omega kita boleh carikan daripada F. Okay. Omega is equal to 2 pi F. Sama dengan 2 pi darablah dengan 10. So dapatlah 20 pi untuk omega. Okay. So just substitute the omega into the equation. Okay. So 3 darab 10 negatif 3 darab dengan 20 pi. Dapat tak? 30 pi square, sorry. Dapat tak jawapan yang sama? Dapat. Dapat kan? So 11.84 meter per second square. Okay, ni radian radian per second omega. Okay, jangan lupa unit lah. Alright, so settle. Senang je kan? Okay, so nanti tugas awak cuba check dalam formula sheet yang saya dah pernah bagi hari tu. Masa mula-mula hari tu saya dah pernah bagi. Ataupun awak tengok dekat Fibot tu ada formula sheet dia. Ada tak equation macam dalam summary ni? So kalau mana yang tak ada tu memang tak ada pilihan lain lah, awak kena hafal. Okay, as your preparation for PSPM nanti. Okay, settle yang itu. So now let's look at this. Okay, the displacement of x of a particle undergoing linear simple harmonic motion is given by this equation where x and t are measured in cm and second. Unit ni pun kena hati-hati juga. Okay, what is the maximum speed the particle can achieve? Okay, so saya suka tanamkan dekat fikiran student, bila awak nampak equation macam ni, awak cakap dekat diri awak, dia adalah satu soalan bonus yang boleh bagi awak markah sangat banyak. Okay, so bila awak dapat equation macam tu, banyak information yang awak boleh extract sebenarnya. Okay, you just compare it with the general equation. X is equal to A sin omega T. Okay, sebab dia tak ada plus apa-apa kan. So ini adalah general equation dia. Okay, so daripada general equation ni, senang je. Awak just compare whatever equation kat sini. Contoh A kat sini, kat depan kan. So maksudnya 5 ni adalah awak punya amplitude. Okay, so lepas tu 2 pi ni, 20 pi ni adalah bersamaan dengan awak punya omega. Okay, so daripada situ kita dapati bahawa kita punya A adalah bersamaan dengan 5. Okay, 5 cm lah. And then kita punya omega adalah bersamaan dengan 20 pi. Itu antara information that we can extract from the equation. Okay, so soalan minta maximum speed. So kita tengok balik equation kita tadi. Maximum speed, equation dia adalah yang ini. Okay, V maximum is equal to A omega. So we just take that equation. So V maximum is equal to A omega. Okay, and then jarak je lah. Okay, amplitude tadi kita dah ada 5 cm. Okay, darab dengan 20 pi. 20 pi. Dapat tak jawapan? Dapat. 314. Dapat. Okay, 314 cm per second. Okay, sebab apa? Sebab cm tu saya tak convertkan kepada meter. Tapi kalau nak convertkan kepada meter pun boleh. Tapi nanti unit dia akan jadi
meter per second lah, and then value dia pun akan lari sikit lah, akan jadi kecil sikit. Okay. Alright, so determine the magnitude of the velocity, okay, magnitude of the velocity and acceleration when the particle is 3 cm from the equilibrium position. Okay, so maksudnya dekat sini awak rasa, okay, so contoh kat sini dia minta kita velocity dengan acceleration, tapi kita ada equation displacement. So rasanya nak buat macam mana? Dia ada dua step, dua cara. Okay, rasa-rasa macam mana? Kalau contoh dia bagi kita equation displacement, okay, x kat sini, so velocity adalah bersamaan dengan dx over dt kan. So maksudnya kita bolehlah gunakan equation yang atas tu je. So we just differentiate equation dia akan dapat equation velocity. Okay, bila kita differentiate lagi sekali, dia akan bantu kita untuk dapat equation acceleration. Okay, so sama juga kalau awak kena patah balik. Contoh dia bagi awak equation acceleration, tapi dia minta awak displacement. So maksudnya you need to integrate the equation 2 kali macam ni, barulah awak dapat displacement. Kat bawah tu integrate. Okay, so macam tu je. Ingat, kalau dapat soalan formula macam tu, itu is a bonus mark for you. Okay, maksudnya awak janganlah buat silap sebab dia soalan yang paling mudah sekali. Okay, so macam ni, ini adalah step dia. Okay, ini adalah step antara contoh cara pertama. Okay, ataupun cara kedua, awak boleh straight away ambil equation of velocity dan juga equation of acceleration daripada formula. Okay, iaitu velocity, dia tak cakap kan maksimum ke apa, so kita ambil yang general saja. Okay, and then ingat, velocity kalau kita tengok dalam equation kita ada dua jenis equation. Satu daripada segi masa, satu daripada segi displacement iaitu x. Okay, bila awak tengok dalam soalan ni, okay, awak rasa kita nak pilih equation yang mana? Masa ke displacement? Displacement. Excellent. Okay, sebab apa? Sebab dia bagi kita value berkenaan dengan displacement here. Okay, so meaning that we have choose equation that has a relationship with displacement lah. Okay, iaitu yang kolom yang ini, kolom ini. Okay, so velocity formula dia omega a square minus x square. Salin je balik. So velocity is equal to third of omega square minus a square. Betul ke? Betul. Okay. Terbalik. A square minus x square. Saya terbalik. Okay. A square minus omega. X square, sorry. Okay. So nanti you just substitute je lah. Okay. A dah ada dah value dia. Okay, iaitu 5. Okay, contohlah saya buat kat sini. 5 square minus X adalah awak punya inilah yang terbaru. Miss, Yes. depan set tu ada omega. Oh, omega. Okay, thank you very much. Okay. So, X tadi dia dah bagi 3 cm. Okay, so letaklah 3 kat sini. So, omega tadi kita dah ada kan 20 pi. Depan tu ada omega. So, it's 20 pi. So masukkan saja. Ingat, kalau awak dah guna amplitude tu dalam cm, okay, awak punya ni pun awak kena ambil dalam cm. Kalau amplitude awak dalam meter, okay, maksudnya awak punya x pun kenalah dalam meter. So dia kena synchronize lah. Okay, so contoh A dalam meter, yang ni pun kena dalam meter. Kalau A dalam cm, x tu pun kena dalam cm. Okay, so bila calculate dapat tak value dia? V sama dengan berapa? Is it 251? 251. 251, right? So dia salah kat sini. Okay. 251 cm per second. Okay, itu untuk cara kalau kita ambil straight away kita punya equation daripada situ. Okay. Cara kedua tadi, cara pertama tadi awak boleh juga buat, awak differentiatekan equation atas ni. Contohlah saya buat satu lagi solution untuk kita kira velocity. Okay, so differentiate velocity is equal to dx over dt. Okay, so meaning that I need to differentiate that equation that is given at the first place. Yang ini, differentiate saja. So, saya akan dapat d over dt. Okay, differentiate 5 sin 20 pi t. Okay, so saya akan dapat 5 darab dengan 20 pi cos 20 pi t. Okay. So, sama dengan 100 pi cos 20 pi t. Okay. So tapi untuk situation kita ni, okay, kita tak sesuai untuk guna equation macam ni. Okay, sebab apa? Okay, sebab
dia punya equation adalah in a function of time. Okay, so maksudnya kita tak ada value berkenaan dengan masa kan. T ni kita tak tahu. So maksudnya ini tidak sesuai lah. Okay, so maksudnya dia ada dua method. Sama ada equation dari awak differentiate daripada equation yang dia diberi ataupun we just straight away take from the formula. Okay, my suggestion straight away take lah daripada formula, senang sikit. Okay, sebab kita tahu kita nak cari yang relationship dengan displacement kan. So senang sikit. Okay, tapi kalau tak ada, okay, maksudnya dia minta awak with relationship dengan times pula, barulah awak boleh guna equation differentiate yang macam tadi ini, this group. Okay. So untuk kalau displacement dia tak sesuai sebab kita tak tahu value T dia berapa. Alright. So lepas tu kita ambil pula acceleration. Equation acceleration ada tadi untuk X. Okay, yang ini iaitu A is equal to negative omega square X. Okay. Okay, tapi sekejap. Daripada yang tak perlu ni tadi. A is equal to negative omega square X. Okay, tapi ingat, kalau awak nampak dalam soalan fizik, semua chapter, dia minta kita magnitude. Maksud dia apa? Saya suka cakap hari tu, banyak kali dah saya cakap. Maksudnya apa? Magnitude value dia sentiasa apa? Siapa ingat? Kalau ada word magnitude, value dia sentiasa positif. Okay, saya mention banyak kali. So maksudnya kat sini equation kita tak perlu letak negatif pun. Letak omega square X saja. Okay, sebab apa? Sebab word magnitude tu dia nak value saja. You don't have to care about the direction. Okay, so yang plus minus tu dalam velocity dengan acceleration adalah disebabkan oleh dia punya direction. Okay, so tapi dari segi magnitude, every value, every physical quantity is always positive. Okay, so kalau awak tak ingat sayang lah, nanti jawapan awak salah. Nanti jawapan awak mungkin akan ada negatif. Okay. So omega square tadi kita dah ada. Itu 20 pi square. Displacement iaitu 3 lah. Okay. So bila buat substitution, awak akan dapat 1.18 times 10 to the power of 4. Sama tak jawapan dia? Ke lain? Sama. Okay. Miss? Ya. Kalau saya tambah modulus boleh tak? Tambah modul, boleh je. Okay, yang penting awak kena tahu bahawa magnitude, jawapan mesti positif. Okay? Okay, thank you. Alright, good. So dapat jawapan? Okay, so kalau dapat kita proceed. Okay, lepas tu determine the initial speed when the particle start to undergo SHM. So what can you tell from initial speed? Siapa tahu? Initial speed, initial motion, initial moment, apa dia? Information yang kita boleh dapat daripada keyword initial speed ni, highlight kan adalah bersamaan T is equal to 0 second. Okay, so maksudnya awak punya time adalah dekat starting point lah. Dekat kita punya mula-mula, permulaan. Okay, so maksudnya yang dia cuba nak sampaikan kat sini adalah you punya T adalah dekat kosong. Berapakah awak punya determine the initial speed awak. Velocity awak at T is equal to 0 tu berapa. Macam tu lah basically. Okay, so maksudnya sekarang ni kita kena cari equation in the function of time. Okay, so tadi kita ada equation yang contoh kita ambil daripada sini. Velocity in the function of time, ini adalah equation dia iaitu V is equal to A omega cos omega T. Okay. So velocity is equal to A omega cos omega T. Okay. So acceleration pula. Amplitude kita dah ada kat atas. Okay. Omega pun kita dah ada. Okay. Cos omega T semua kita dah ada lah. T pun kita dah ada. So we just substitute the equation. Okay. So A tadi berapa A adalah amplitude 5. Okay. Amplitude kita tadi 5. Betul ke? 5. Amplitude adalah 5. Omega tadi adalah 20 pi. Cos 20 pi. Darab dengan T. T adalah sama dengan kosong. Berapakah velocity awak? 314.16. Ni cos kosong ni dah akan jadi 1 lah kan? Senang je. So darablah 100 pi. So 100 pi kau tekan calculator awak akan dapat 300
3.142. Okey lah, 142. Okey, 16. Okey, 3.16. Right, so cm per second. Okey, itu daripada equation yang awak straight away ambil daripada kotak. Okey, kalau awak nak mencabar sikit, okey, so gunalah method yang saya ajar tadi. Okey, daripada velocity is equal to the differential of x. Okey, v is equal to dx over dt. So kita tengok dapat tak jawapan yang sama. Okey, so kita differentiatekan x tadi, iaitu x diberi adalah bersamaan dengan 5 sin 20 pi t. Okay, so saya suka jawab banyak method supaya awak kreatif sikit. Okay, so d over dt. So kita akan dapat 5 darab dengan 20 pi cos 20 pi t. Okay, and then this is v. So substitutekan t is equal to 0. Okay, 2v. Okay, so kita akan dapat sama dengan 5 darab dengan 20 pi cos 20 pi darab dengan kosong. Okay, so nanti ni akan jadi kosong. Dia akan jadi 1. So samalah, jawapan dia adalah 100 pi ataupun 314.2 cm per second. Okay. So itu yang saya maksudkan lah. Okay, so you boleh guna mana-mana lah, yang mana you suka lah. Okay, kalau you malas nak select formula sheet, you boleh lah guna method yang differentiate tadi. Okay, kalau you rajin nak cari formula sheet, so tengoklah dekat formula sheet. Okay, tapi you kena make sure benda tu ada ke tak. Cuba check nanti ada ke tak benda ni. Okay, so kalau tak ada, ini adalah method yang awak kena guna bila dia minta velocity ataupun acceleration in a function of time. Okay, ingat dia hanya sesuai untuk time saja. Kalau dia bagi displacement, benda yang differentiate semua tak sesuai. Okay, alright. Any question? Okay ke? Untuk pengetahuan awak, chapter 9, 10 ni dia banyak sangat dalam PSPM tau. I think they cover dalam 40% daripada soalan PSPM. So you need to be very clear about chapter 9 and chapter 10. Okay? Sebab soalan dia lebih kurang je chapter 9, chapter 10 ni. Okay. So tak ada soalan Semua okay ke? Ke tidur? Semua okay tak? Okay. Okay Okay. Okay. Semangat sikit baru habis cuti kan? Okay. Ni saya banyak hold kerja rumah awak tau. Saya hold dulu VIP punya program. Saya hold dulu awak punya apa tu? Physics buddies lah semua tu. Sebab saya nak fokus settle dulu assignment dengan video. Nanti weekend ni saya akan release ke semuanya. Okay. So saya tak nak sabut sangat kan. Okay. So question 3. Okay. We have a particle undergoes linear simple harmonic motion with period for 0.4 second and amplitude 5 millimeter per second. Its displacement at t is equal to 0 is 0 and after that it moves to the right. Okay, so sekarang dia minta awak determine the displacement of the particle at t is equal to 0.15. Okay, so sekarang ni saya bagi awak masa buat sendiri dulu. Okay, nanti kita bincang. Saya bagi awak masa berapa minit. Soalan tu ada berapa? Tengok soalan ada berapa. Okay, soalan ada 3. So, saya nak buat soalan 3, 4 dan 5. Yang bawah tu. Okay. Dalam masa 10 minit. Lepas tu kita bincang. Saya panggil nama nanti. Kalau tak boleh jawab pun bagi idea pun okey. Okay. Jawab 3, 4 dan 5. Kalau ada soalan boleh tanya.
Kalau ada soalan boleh tanya.
Okay. Okay ke? Okay, soalan pertama. Okay, kita ada particle undergoes linear simple harmonic motion with period of 0.4 second and amplitude of 5 millimeter. Its displacement at t is equal to 0 is 0 and after that it moves to the right. Okay, so rasa-rasanya siapa boleh jawab ni? Kalau saya panggil Siti Aisyah, okay tak? Okay ke Siti Aisyah? Ada tak Siti Aisyah? Ada. Okay tak? Nak jawab? Tak. Apa? Boleh ke? Tak dengar. Okay, ada idea? Kita tak ada idea. Tasha okay ke? Hanis okay tak? Hanis. Ni senap semua ni. Hanis okay ke? Ke Farhan ke nak jawab? Any volunteers? Nak try Miss? Okay, good. Thank you very much. Okay. Macam mana tu? Dia bagi period 0.4 second. Okay, that will be a T. Amplitude saya tak tukar, saya guna je 5 millimeters. Lepas tu tapi dia tak bagi omega. So boleh cari guna omega equals to 2 pi over t period. Okay, So good. dapat omega equals to 5 pi. Lepas tu guna general formula displacement x Okay. equals to a sin omega t. So masukkan value a dengan omega. So dapat 5 sin 5 pi times 0.15. Okay, Dapat good. jawapan 3.54 millimeters. Okay, good. Excellent. Okay. So, sekarang ni apa yang awak boleh extract daripada soalan? First, awak boleh dapat period. Okay, iaitu T. And then you have your amplitude. And then after that, this is the very important things that you need to know. Okay, displacement at T is equal to 0 is 0. Okay, so maksudnya awak sekarang ni start at equilibrium position. Okay, maksudnya awak punya X sama dengan kosong at your initial state. Okay, so saya cakap tadi general equation untuk X, kita ada yang penuh tu tau. A sin omega T plus P. This is the complete equation. Okay, tapi apa yang membuatkan dia reduce kepada macam yang Ain cakap tadi? Okay, sebab apa? Sebab kita tahu dia start sekarang ni dekat equilibrium position. Sebab maksudnya kat sini at T is equal to 0 second, dia berada dekat displacement sama dengan kosong. Okay, maksudnya dekat starting point dia. So bila dia start at equilibrium position. Okay, start at equilibrium position. Okay, so maksudnya awak punya V adalah bersamaan dengan kosong. Okay, so maksudnya ini akan jadi kosong lah. Okay, so barulah equation awak reduce kepada A sin omega T. Okay, and then after that kita dah ada amplitude dah ada. Okay, omega pula kita tak ada. Terus kawan awak tadi guna information berkenaan dengan period. So omega is equal to 2 pi over T and then dia buat substitution. And then omega dapat berapa Ain tadi? Is it 0? 5 pi. 5 pi, okay. 5 pi rad per second. Okay, so that will be your omega. And then you just substitute everything into the general equation. So dapatlah displacement at T is equal to 0.5 to 15 tu berapa? Okay, so X is equal to amplitude, dia dah bagi 5. Okay, sin omega adalah 5 pi. T adalah 0.15. Okay, so X sama dengan 3.54 millimeter. Okay, so that is the way. So soalan ni sangat-sangat simple. Chapter ni sebenarnya sangat-sangat simple lah. Okay, so sayang kalau awak tak dapat buat. Okay, sebab dia memang akan tanya banyak, confirm. 40% of the PSPM is coming from 9 and 10. Okay.
So determine the velocity of the particle at t is equal to 1.5 seconds. Okay, so maksudnya kita ada dua equation kan. Equation dalam summary tadi, satu daripada segi time, satu lagi segi x. Okay, so sekarang dia bagi kita times. Okay, so maksudnya kita kena lah guna equation yang ada times. Okay, iaitu yang ini. Dia minta apa tadi? Velocity dia minta velocity. Okay, so maksudnya boleh guna equation yang A omega cos omega t ni lah. Okay, ataupun awak nak guna equation yang atas tu pun boleh. Iaitu you guna x kalau nak cari velocity, nak cari acceleration. Okay, so kita differentiate. Macam tu. Ni pun boleh. Sebab apa? Sebab dia dah bagi kita time. Okay, so method yang ini sesuai untuk times. Okay. Ni pun boleh. Ataupun you nak just straight away take from the formula pun boleh. Okay, so kalau take from the formula, V is equal to A omega. A omega apa? A omega cos omega t. Ni, okay. So contoh saya ambil daripada formula lah. Okay, A omega tadi kita dah ada A kita adalah bersamaan dengan 5. Omega kita adalah bersamaan dengan 5 pi radians. Cos omega lagi kita ada 5 pi tadi. And then T adalah substitutekan masa yang dah diberi tu 0.15. Okay, barulah dapat jawapan. Okay, so sama dengan negative 55.54 millimeter per second. Sama tak? Betulkan kalkulator. Sama kan? Okay. So ini adalah metod pertama. So metod kedua boleh buat differentiation tadi. Okay. So boleh try juga. Okay. So contoh metod kedua. So X tadi adalah bersamaan formula dia 5 sin 5 pi t. Okay. Daripada equation atas. So untuk kita cari velocity adalah bersamaan dengan dx over dt. Okay, we just differentiatekan dia. 5 sin 5 pi t. Okay, so nanti dia akan jadi, saya bahagikan. Okay, so nanti dia akan jadi velocity bersamaan dengan 5 darab dengan negatif kat depan. Dia differentiatekan sin. Okay, V is equal to 5 darab dengan 5 pi cos 5 pi t. Okay. So sama je kan equation dia. So maksudnya jawapan dia akan jadi sama lah. 5 darab dengan 5 pi. Lepas tu cos 5 pi darab dengan 0.15 times tadi. Okay. So tekan calculator semua sama. So maksudnya jawapan dia pun akan sama lah. Iaitu negative 55.45 millimeter per second. Okay. So ada dua method lah. Sama ada you nak guna method yang differentiate ni ke ataupun you nak just straight away take from the formula pun okay. Tapi you kena make sure lah betul-betul tak ada dalam formula. Okay. Okay, lepas tu dia minta kita determine acceleration. Okay, acceleration pun kita boleh, saya buat yang method differentiation lah. Okay, so kalau sebab formula tu senang kan nak boleh tengok terus daripada equation. Okay, so tadi velocity kita ada formula 5 darab 5, 55 pi. Okay, so ini equation velocity yang saya dapat daripada atas. 25 pi cos 5 pi t. Okay, so untuk saya dapat acceleration adalah bersamaan dengan the differentiation of velocity. Okay, iaitu differentiatekan velocity tu 25 pi cos 5 pi t. Okay, so saya akan dapat acceleration adalah bersamaan dengan 25 pi darab dengan 5 pi negative sin 5 pi t. Tu tak saya punya ni. Cuba buat sekali saya takut saya tersalah tak perasan. So acceleration kalau kita masukkan kita punya time tu dia akan jadi ni negatif 125 pi square sin 5 pi darab dengan 0.15. Okay, so tekan calculator. Dapat tak jawapan dia? Patutnya dapat negatif. Dapat kan? Dapat Dapat. Okay, good. Okay, thank you. S negative 2. Okay, so you can use this method.
Okay, ataupun you nak ambil daripada formula pun tak ada masalah lah. Okay, formula senang je kan, substitute je. So saya tak ulang lah Alright, so last kita ada determine the velocity when the particle is negative 2 mm from the equilibrium position. So sekarang ni dia bagi kita berkenaan dengan displacement. So kita tak boleh lah guna yang differentiation tadi. Okay, sebab differentiation tu adalah equation with a function of times. Okay, sekarang kita with a function of displacement. Okay, so we need to refer kepada equation summary tadi. Dia minta kita velocity. So inilah equation yang kita akan ambil. Dia tak ada minta maksimum ke apa kan. Okay, so inilah equation kita. Okay. V is equal to omega third A square minus X square. Okay. Third A square. So masukkan saja. Omega just now we have berapa? Omega berapa tadi? 5 pi Amplitude kita ada 5 minus X dia bagi negatif 2.0 square. Oh, dapat tak 77 tu? Sama ke? Ke lain? Macam lain ni. Macam lain eh? Dapat berapa? 47 is it? Saya tengok omega tadi betul 5 pi. 5 pi darab dengan A amplitude 5 betul dah. 5 pi A amplitude 5 square minus. Mesti jawapan dia salah ni. Cuba yang lain kira dapat berapa? Saya dapat 71.98. Betul lah tu. Jawapan dia salah. Okay. 71.98. So 72 lah kan? Millimeter per second. Okay. Alright. So jawapan dia salah kat situ. So hati-hati sikit. Okay. So okay ke setakat ni? Senang je kan soalan ni? Kalau you dah dapat tackle konsep differentiation semua tu senang je. Sebab tu saya cakap kalau nampak macam tu dapat equation semua senang je lah nak gerak. Okay. Okay, next, last. Bukan last, second last. Okay, ni you ada 1.15 kg, mass oscillate according to the equation. Ni dah bagi equation juga. So maksudnya kena tanam dalam fikiran, simple. Okay, where X is in meter and T is in second. So from that equation, okay, kita boleh comparekan terus dengan general equation. Sebab dia tak ada plus apa-apa kan. Okay, so sekarang ni dia adalah A cos omega. Okay, dia bagi cos hari ni. Dia bagi cos. Okay. So maksudnya sekarang ni apa yang boleh buat, okay, general equation kita adalah A sin omega T plus Phi. Tapi masalah kita sekarang dia bagi kita cos. Okay. So tak apa, don't worry. Okay, so tapi untuk formula cos yang bahagian hadapan tu maksudnya graf awak adalah macam ni. Okay, graf awak adalah graf cos. Okay, so maksudnya kalau ada graf dia akan start dekat maksimum. Macam tu. Okay, that will be the graph. Alright. So bahagian hadapan ini, okay, confirm lah dia akan bagi kita value amplitude kan. Bahagian 0.650 ni. Okay. Bahagian ini adalah bersamaan dengan awak punya amplitude. Okay, so kat sini adalah bersamaan dengan 0.650. So dekat bawah ni bersamaan dengan negatif 0.650. And then after that dekat sini adalah bersamaan dengan omega. Okay. So maksudnya daripada omega kita boleh cari period sebenarnya. So contoh kat sini Pak Siti. Okay, so kita boleh buat one complete cycle untuk cos adalah dekat sini. Okay, so kat sini adalah kita punya value T. Macam tu lah basically. Okay, so amplitude adalah bersamaan dengan 0.65 meter. Okay, sebab dia kata tadi dalam meter equation tersebut. And the frequencies kita boleh generate daripada omega. Okay, omega is equal to 2 pi f. Okay, omega kita adalah bersamaan dengan 7.4. Okay, so maksudnya F sama dengan omega bahagi dengan 2 pi. Okay, so omega adalah 7.4 divided by 2 pi.
Okay, so cuba kira dapat tak 1.178? Dapat. Dapat. Okay, good. Okay, 1.178. Oh, sorry. 1.178 Hz. Okay. Lepas tu dia minta kita pula total energy. Okay, total energy equation dia ada dalam summary tadi. Okay, total energy ini equation dia adalah half m omega square a square. Okay. E itu total energy is equal to half m omega square a square. So tak ada masalah. Okay, sebab omega kita dah jumpa. Amplitude pun kita dah tahu. So mass dia dah bagi tak tadi? Mass pun dah ada iaitu 1.15. Okay, so tak ada masalah untuk kita cari total energy of the system. Okay, 1.15. Omega square, kita ada tadi omega dia sama dengan berapa? Equation tu 7.4. Square. Amplitude pun dia dah bagi tadi 0.650 square. Okay, so cuba kira. Dapat tak? Dapat. Dapat. 13.03 joules. Okay. So settle. So last kali tu dia minta what is the kinetic energy and potential energy in a function of displacement ini. 0.260. Okay, so kita boleh tengok je equation dia. Okay, kinetic in a function of x. Okay, ini equation kita and potential energy ini equation kita. Senang je. Okay. So K it's equal to half m omega square a square minus x square. Betul tak? Betul. A square ke x square dulu A square dulu. Okay, lepas tu U is equal to half m omega square x square. Betul tak? Okay, betul. Okay, so kita salin dulu formula. Alright, so tak ada masalah saya rasa. Mass dah ada, omega dah ada, amplitude dah ada, x pun dah ada yang ini. So kira je, substitute je semua. So soalan dia memang simple lah chapter ni. Dia punya explanation derivation je tadi dia macam pening sikit. Amplitude is 0.650 square minus x 0.260 square. Okay, so kira kinetic dapat berapa? Is it 11.175? Dapat. Dapat. Okay, good. Okay, so now proceed dengan ni pula. Omega 7.4 x square is 0.260 square. Okay, so dia akan dapat 2.129. Sama ke? Sama juga. Okay, good. Alright, so last question. Okay, an object of mass 0.3 kg execute a linear simple harmonic motion on a smooth horizontal surface at a frequencies of 10 Hz and with the amplitudes of 5 cm. Okay, determine the energy of the system. So maksudnya dia nak energy tu dari segi apa? Kalau dia cakap energy saja, okay, so maksudnya dia nak total energy lah. Okay, total energy of the system. So guna je equation total energy tadi. E is equal to 1/2 m omega square A square. Betul tak? Betul. M omega square A square. Okay, good. Alright, so lepas tu mass kita dah ada. Omega kita tak ada lagi. Lepas tu kita ada amplitude. Okay, tapi omega kita boleh cari daripada frekuensi. Omega is equal to 2 pi f. 2 pi darab dengan 10. Okay, so dia akan dapat 20 pi. Amplitude adalah 5 cm. Okay. So senang je. Okay, mass dah ada 1/2, 0.3. Your omega just now is 20 pi square. A is 5. Kena darab 10 kuasa negatif 2 tau. Okay, sebab apa? Sebab kita punya unit energy adalah SI unit iaitu joule. Bila unit energy SI unit, so semua equation dalam ini mesti juga dalam SI unit. Okay. So untuk amplitude we need to convert it into meter. Okay. So macam itulah. So jangan ambil terus. So cuba kira energy tu dapat tak?
Dapat kan? Sama. 1.48 joule. Okay. Alright. Lepas tu dia minta kita kinetic potential energy and kinetic energy when the displacement of the object is, ni tak ada masalah saya rasa. Okay, so masukkan saja formula macam tadi. So U sama dengan 1/2 m omega square x square. K sama dengan berapa tadi? Equation dia saya tak ingat. Okay. 1/2 m omega square A square minus x square. Betul tak? Is m omega square. Betul. Okay. So nanti awak substitute je lah. Mass dah ada, omega dah ada, x pun dah ada. Ni pun sama. Okay. So tak ada masalah. Saya rasa x tu adalah yang ini tau. Okay. And then you need to convert it into meter. Because our energy nanti dia akan terhasil dalam bentuk joules. Okay. Joules is SI unit. So meaning that everything in the equation you need to be converted into SI unit dulu. Okay. Alright. Last kali we assume the system doesn't lose energy. Then E is constant. So, okay. Yang ni apa? Maksudnya we assume the system doesn't lose energy and then E is constant. Okay, yang ni dia tak habis ni soalan dia ni. Ni abaikanlah yang ni. Okay, so nanti awak kira je that individual energy tu berapa. Okay. Alright. So, I think that's all. Okay, so any question tak? Ada apa-apa soalan? Semua okay ke? Okay. Okay. Ya. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa sampai sini je kot. Okay. So nanti mana yang dah hantar draft tu nanti saya semak lepas saya meeting petang ni. Sekejap lagi pun saya ada kelas lagi ni. Okay. So